Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Bab 5, masih lagi bab 5, tenaga dan perubahan kimia. Okey, sebelum kita teruskan dengan topik kita yang seterusnya, kita buat dulu cek dulu jawapan untuk latihan yang saya beri sebelum ni. Antara berikut, yang pertama, antara berikut yang manakah contoh tindak balas endotermik? Okey, refresh balik, ingat balik, apakah proses endotermik, apakah proses exotermik? Okey, proses endotermik ialah proses tindak balas yang menyerap haba. Exotermik yang membebaskan haba. Exhaust, keluarkan. Okey, ingat tu. Okey, so jawapannya ialah fotosintesis. Okey, tindak balas antara logam dan air ialah exotermik. Dia membebaskan haba. Pembakaran pun membebaskan haba. Peneutralan pun membebaskan haba. Peneutralan ni ialah campuran antara alkali dan asid. Dia panas jadi haba terbebas. Fotosintesis ialah endotermik. Dia menyerap haba. Okey, tumbuhan menyerap tenaga cahaya sekali dengan haba untuk buat makanan. Okey, dalam proses fotosintesis. Okey, maklumat di bawah menunjukkan 4 proses yang melibatkan perubahan haba. P, peleburan. Okey, maknanya peleburan ni daripada pepejal jadi cecair. Kondensasi daripada wap air kepada cecair. Pendidihan daripada cecair kepada wap air. Dan S, pembekuan daripada cecair kepada pepejal. Okey, antara berikut yang manakah merupakan proses endotermik? Proses yang menyerap haba. Okey, so jawapannya ialah Q dan S, kondensasi dan pembekuan. Kalau peleburan, dia membebaskan haba. Okey, membebaskan haba. Sebab itulah pepejal menjadi cecair. Okey, kalau pendidihan pun membebaskan haba juga. So jawapannya ialah Q dan S. Alright. Nombor 3, rajah 1 menunjukkan proses sentuh ataupun kontak proses. Okey, kita ingat balik apa yang kita belajar sebelum ni. Proses sentuh ialah di mana sulfur dan oksigen kita bakar sekali. Sulfur dibakar dalam udara akan menghasilkan sulfur dioksida. Lepas tu sulfur dioksida kita pun buat tindak balas menggunakan mungkin vanadium 2 oksida. Akan jadi apa? Selepas tu campur dengan asid sulfurik pekat jadi apa? Lepas tu cair dengan cairkan asid cairkan Q, baru kita dapat asid sulfurik. So P dan Q tu apa? So jawapannya ialah sulfur trioksida dan oleum. So, sulfur kita bakar dalam udara akan jadi sulfur dioksida. Selepas tu kita buat tindak balas dengan vanadium oksida, jadi sulfur trioksida. Selepas tu, sulfur trioksida kita campurkan dengan asid sulfurik pekat, jadi oleum. Oleum kita cairkan dengan air, barulah jadi asid sulfurik. Alright? Okey, jadi kita masuk pembelajaran kita seterusnya ke reaktifan logam. Reaktif ni maksudnya aktif tak logam tu. Setakat mana logam tu aktif. Okey, maksudnya logam tu aktif ni maknanya tindak balas dia. Okey, tindak balas logam tu macam mana? Okey, tu maknanya kereaktifan logam. Okey, kalau manusia aktif ni yang banyak bergerak, berlari sana berlari sini. Kalau logam ni berdasarkan tindak balas dia. Okey, so kita bincang. Okey, kereaktifan logam dengan air. Logam reaktif bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan alkali dan hidrogen. Okey, kalium, natrium dan kalsium adalah 3 logam yang boleh bertindak balas dengan air sejuk. Okey, logam-logam tidak reaktif seperti kuprum dan argentum tidak bertindak balas dengan air sejuk ataupun air panas. Maknanya dia tak reaktif lah sebab tindak balas dia tak ada tindak balas. Kurang tindak balas. Argentum ni ialah perak, okey, silver. Alright. Okey, ni ialah persamaan tindak balas antara logam dan air. Okey, apabila logam bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan larutan alkali dan hidrogen. Okey, kalium dan natrium bertindak balas cergas dengan air sejuk. Okey, kalium kita tambahkan dengan air akan jadi kalium hidroksida dan hidrogen. Okey, natrium pun sama, bila kita tindak balas dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida dan hidrogen. Okey, zinc hanya bertindak balas dengan steam ataupun air panas. Okey, zinc bertindak balas dengan air akan membentuk zinc hidroksida dan hidrogen. Okey, ada sebab kenapa kalium dan natrium ni boleh bertindak balas dengan air sejuk. Zinc kenapa air panas je, air sejuk tak boleh?
Nanti kita bincang. Sebab apa? Okey. Persamaan tindak balas antara logam dengan air. Okey, ni eksperimen. Okey, kalium bila kita tindak balas dengan air, dia akan menghasilkan kalium hidroksida dan hidrogen. Bila kita buat eksperimen ni dekat makmal sekolah ke, kat rumah susah dapat benda ni, kalium ni susah dapat. Kat sekolah je boleh dapat. Tak ada jual kat market ke, Giant ke, Tesco tak ada jual kalium. Okey. Kalium terbakar dengan nyalaan unggu kemerahan. Bergerak secara melompat-lompat di permukaan air dengan sangat cepat. So, kalium tu kalau kita campur dengan air, dia akan menyala, okey? Bergerak, menyala. Kalau banyak mungkin boleh meletup. Sebab itulah kes pengeboman di Bali dulu, saya ingat saya awal tahun 2000, okey. Seorang pengganas ni dia buat bom daripada sabun. Okey, kemungkinan besar, bukannya tak tahulah, kemungkinan besar saya pada tanggapan saya lah. Bom yang diperbuat daripada sabun tu dicampur dengan kalium. So sabun ni diguna untuk mandi. Orang tak ada makan sabun, orang normal tak ada makan sabun. Okey. Jadi bila mandi, air tu kena kepada sabun tadi yang ada kalium. So kalium banyak dalam tu. Bila kena air, kalium akan terbakar. So meletup. Okey, kemungkinan besar lah. Okey. Alright. Jadi sebenarnya saintis ni boleh buat bom kalau kita belajar betul-betul. Alright. Keaktifan logam dengan asid cair. Tadi dengan air, sekarang dengan asid. Logam-logam yang sangat reaktif seperti kalium, natrium dan kalsium bertindak balas cergas dengan asid cair. Dengan air pun dia cergas, dengan asid cair pun dia cergas. 3 logam ni. Hasil tindak balas ini adalah garam dan hidrogen. Magnesium, aluminium, zinc, besi dan timah bertindak balas kurang cergas dengan asid cair untuk menghasilkan garam dan hidrogen. Ada sebab dia, nanti kita bincang. Logam-logam tak reaktif pula, tidak bertindak balas dengan asid cair. Tak ada reaktif. Okey? Okey, tengok tindak balas dulu. Logam bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan hidrogen. Contohnya, magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan hidrogen. Aluminium hasilkan aluminium nitrat dan hidrogen. Zinc kita campur dengan asid sulfurik jadi zinc sulfat dan hidrogen. Okey, contoh eksperimen satu ni, kita ambil satu logam zinc, kita tindak balas dengan asid cair iaitu asid sulfurik. Kita ingat balik sebelum ni asid sulfurik kita hasilkan dengan proses apa? Proses sentuh. Okey, asid sulfurik menghasilkan zinc sulfat dan hidrogen. So macam ni, kita ambil pepejal zinc, kita campur dengan asid sulfurik, jadi kita alihkan dekat sini, dia akan hasilkan gas hidrogen dan zinc sulfat dalam ni. Okey, itu ialah eksperimen. Okey, tadi dengan air, asid cair. Sekarang kita test dengan oksigen pula. Logam yang dipanaskan dengan kehadiran oksigen akan membentuk oksida logam. Okey, logam yang sangat reaktif akan menghasilkan nyalaan apabila dibakar dengan oksigen. Lebih reaktif sesuatu logam, lebih terang nyalaan dihasilkan. Nak tengok dia reaktif ke tidak? Bila kita bakar logam tu, dia nyalaan dia sangat terang. Itu maknanya dia reaktif. Okey? Kecergasan tindak balas logam semakin berkurang apabila menuruni siri kereaktifan logam. Apa siri kereaktifan logam? Nanti kita bincang. Okey, tengok dulu tindak balas antara logam dan oksigen. Logam bertindak balas dengan oksigen menghasilkan logam oksida. Okey, contohnya kuprum, kita tindak balas dengan oksigen akan hasilkan kuprum oksida. Apabila suatu logam bergabung dengan oksigen membentuk logam oksida, jisimnya akan bertambah. Okey, itu fakta kena tahu juga. Kadang-kadang keluar soalan. Alright, eksperimen. Kuprum bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan kuprum oksida. Jadi kita bakar kuprum ni, jadi nyalaannya terang. Okey? Warna hasil tindak balas hitam. Itu pemerhatian. Okey? So kita masuk kepada siri kereaktifan logam. Kita dah test tadi dengan air, asid cair dengan oksigen. Jadi kita boleh susun logam-logam tadi, yang mana reaktif, yang mana kurang reaktif, yang mana tak reaktif langsung. So, siri kereaktifan logam ni lah yang menentukan kedudukan logam-logam tadi. Okey, jadi siri kereaktifan logam ni ialah logam disusun dalam siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan logam bertindak balas dengan oksigen. Okey, siri kereaktifan logam ini ialah siri yang menunjukkan tertib kereaktifan logam. Logam yang bertindak balas cergas dengan oksigen ditempatkan di bahagian atas. Okey, yang paling atas, yang paling reaktif. Okey,
logam yang bertindak balas secara kurang cergas dengan oksigen ditempatkan di bahagian bawah siri ini. Okey, maknanya semakin naik atas semakin cergas, semakin turun ke bawah semakin kurang reaktif. Okey? Okey. Seterusnya ni ialah siri kereaktifan logam. Okey? Okey. So, ni ialah siri kereaktifan logam dah disusun. Okey. Jadi logam yang berada di atas ni ialah sangat reaktif. Semakin turun semakin kurang reaktif. Kereaktifan semakin berkurang. Okey, senang tak nak ingat ni? Susah. Okey, kalium, natrium, kalsium, magnesium. Kita ada cara mudah nak ingat. Okey, tengok sini jadual. Okey, awak kena hafal tu saja, mudah. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Okey, K kepada kalium, N natrium, K kalsium, M mesti, A tu aluminium, M tu magnesium, A aluminium, Z tu zinc, F tu ferrum, S tu stannum, tu plumbum, cuprum, argentum dan aurum. Okey, nak ingat. Okey, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Okey, nak sebagai knowledge yang lebih sikit, ferrum ialah nama lain bagi besi. Okey, nama kita panggil besi. Dalam kimia kita panggil dia sebagai ferrum. Okey, selepas tu stannum ialah timah. Okey, nama lain bagi stannum ialah timah. Argentum ialah perak, silver. Aurum ialah emas. Okey, gold. Emas lah yang pakai gelang apa semua tu. So, aurum ni logam yang paling tidak reaktif. Sebab itulah emas ni pakailah kat mana-mana sekalipun, menyelam dalam air ke, pergi naik atas udara ke, tuang asid atas emas ke, dia tidak akan bertindak balas. Sebab itulah emas ni nilainya sangat-sangat mahal. Sebab dia dah stabil. Emas ni sangat stabil. Dan logam tu, logam yang paling mahal di dunia lah. Alright. So, contoh. Okay. Ni ialah kalium. Sangat reaktif. Okay. Contohnya kalium, kita tindak balas dengan air. Okay. Dia akan menyala, bergerak, mengeluarkan api. Okay. Kalau emas letak dalam air jadi apa? Tak jadi apa-apa. Sebab dia tak bertindak balas dengan air. Sebab dia tidak reaktif. Okay. Kalium ni ialah unsur yang paling tinggi, logam yang paling tinggi, paling reaktif. Emas ialah logam yang paling tidak reaktif. Okey, sebab itulah emas ni kita letaklah kat mana-mana pun tak jadi apa-apa. Cuma letak merata hilang hawa kebas. Tu je lah. Alright. Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, dalam siri kereaktifan logam ni tak termasuk karbon. Okey. Jadi ada cara kita nak test karbon tu berada di mana. Okey, cara dia, kedudukan karbon ditentukan dengan membandingkan kecenderungannya untuk menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Sekiranya karbon lebih reaktif daripada logam tersebut, okay, kalau karbon ni lebih reaktif, dia boleh singkirkan oksigen tu. Karbon tu berada atas. Okay? Contohnya macam ni. Okay? Ni ialah siri kereaktifan logam. Kita nak tahu dekat mana kedudukan karbon. Okay. Kalau karbon ni dia reaktif, okay, dia reaktif berbanding logam di bawah. Okay. Jadi karbon ni lebih reaktif berbanding zinc, berbanding ferrum, stannum, plumbum. Okay. Karbon kurang reaktif berbanding dengan kalium, natrium, kalsium, magnesium, okay, dan aluminium. Okay. Maknanya karbon ni berada di tengah-tengah antara aluminium dan zinc. Kalau mudah nak ingat, senang saja. Kalau susah nak ingat sangat karbon ni, tengok huruf aluminium bermula dengan huruf A, pemula bagi abjad A, B, C, D kan. Zinc pula hurufnya Z, akhir huruf. Okey, jadi senang nak ingat, mula huruf A, akhir hurufnya Z, jadi tengahnya karbon. Faham tak? Maknanya A, B, C sampai Z tu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M semua tu sampailah Z. Di tengah-tengahnya ialah karbon. Kalau nak ingat mudah. Okey, cara kita nak ingat mudah. Okey, karbon terletak di antara A dan Z. Okey, di antara aluminium dan zinc. Alright. Jadi, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, dah faham tadi siri kereaktifan logam. Kena ingat macam mana kedudukan logam. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Kat mana karbon? Di antara A dan Z.
Itu terletaknya karbon di antara aluminium dan zinc. Okey, kita pergi kepada latihan. Okey. Rajah 1 menunjukkan tindak balas antara logam dan oksigen. Okey, ini ialah tindak balas antara logam dan oksigen. So, kat mana oksigen? Tak nampak pun oksigen. Ni ialah kalium manganat 7 ni. Bila kita panaskan dia, dia akan membebaskan gas oksigen. Okey? Apa fungsi wool kaca? Wool kaca ni apa? Wool kaca ni bukannya kaca. Dia ialah kapas. Okey? Sebab apa duduk sini? Nak memisahkan antara dua bahan ni. Okey, sebut logam. Okey? Mengapakah logam tersebut perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum memanaskan kalium manganat 7? Kenapa kita kena panaskan logam dahulu, baru kita panaskan kalium manganat 7? Okey, ni soalan kebak ni. Kita cuba jawab. Yang kedua, mengapakah perak lebih kerap dijadikan sebagai barang kemas berbanding logam yang lain? Perak ni bukannya negeri Perak, okey? Perak ni silver lah. Okey? Sebab apa perak ni dijadikan barang kemas berbanding logam-logam yang lain? Helium ke, magnesium ke, ferrum ke, kenapa tak guna ferrum sebagai barang kemas? Okey, kecuali aurum lah, kecuali emas lah. Okey, tengok jawapannya. Perak adalah logam yang tidak reaktif dan tidak bertindak balas dengan air dan udara, ataupun perak mudah didapati di mana-mana sahaja. Perak tidak boleh mengkondusikan haba seperti logam yang lain, ataupun perak mempunyai takat didih yang tinggi. Okey, try jawab, cuba jawab. Soalan yang ketiga, rajah menunjukkan kereaktifan logam. Okey, ada logam X, ada logam aluminium, ada logam Y dan ada logam ferrum. Kereaktifan logam menurun. Okey, ke sana. Semakin ke kanan, kereaktifan logam menurun. So, soalannya apakah yang diwakili oleh X dan Y dalam siri kereaktifan logam di atas? So, kena ingat balik apa yang saya beritahu tadi. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. So, boleh jawablah kalau boleh ingat benda tu. Jadi, setakat tu saja untuk hari ini. Kita akan belajar selepas ni aplikasi siri kereaktifan logam. Kita belajar tadi kereaktifan logam, jadual-jadual semua tu. Kenapa kita nak belajar benda tu? Sebab ada kegunaannya. Kegunaannya nanti kita akan bincang dalam pembelajaran seterusnya dalam tajuk aplikasi siri kereaktifan logam. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.